Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Sekali lagi kita bertemu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sebagaimana yang uh, saya maklumkan ya, hari ini Alhamdulillah kita dapat bersama-sama. InsyaAllah dalam sekitar 20 ke 30 minit hari ini ya. Hari ini kita bincangkan satu lagi topik santai lah kira hari Ahad ni kan, pagi ni. Jadi semoga kepada rakan-rakan semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi kita doakan semua usaha rakan-rakan kita, semua usaha kita lah tak kira sama ada rakan kita yang kita kenal atau yang tak kita kenal, saudara mara kita dekat atau jauh, sentiasa dikurniakan kesihatan ya. Jadi setiap hari itulah kita punya apa orang cakap, kita punya harapan, kita punya doa untuk semua ya. Sebab dalam keadaan sekarang kita semua sedang berjuang. Dah lama dah kita berjuang ya. Sebenarnya setiap hari pun adalah satu perjuangan untuk kita. Tetapi lebih-lebih lagi sekarang ya, kita ada banyak perkara yang kita perjuangkan dengan keadaan semasa. Semoga kita dapat sentiasa ada orang kata kekuatan ya untuk melalui semua ini bersama-sama insya-Allah. Jadi kepada rakan-rakan semua, hari ini alhamdulillah kita dapat satu hari lagi untuk kita teruskan. Saya juga mengambil peluang ya hari ini. Sebenarnya hari ini ada beberapa jadual yang dah disusunkan. Jadi semoga kita dapat meneruskan usaha kita, tak kiralah sama ada perkara itu berbentuk personal ataupun perkara itu memang melibatkan organisasi syarikat ataupun komuniti. Apa sahaja yang kita lakukan itu tadi. Jadi pagi ini InsyaAllah, Alhamdulillah, saya harap kepada rakan-rakan yang dapat bersama-sama, boleh sertai perbincangan ini sekiranya menonton selepas daripada sesi live sekalipun. Tuan dan puan masih boleh tinggalkan komen dan juga boleh sharekan video ini untuk kita dapatkan perspektif yang berbeza. Jadi kita jadikan satu platform untuk kita berbincang, untuk kita orang cakap memberikan ruang pendapat, berkongsi dengan yang lain, kerana kita tak tahu kadang-kadang apa yang kita lakukan apabila kita kongsikan itu sebenarnya memberi manfaat dan ada faedahnya, manfaatnya kepada pihak lain yang mendengar ataupun yang membaca sama ada posting kita, sama ada video kita ataupun orang kata apa sahaja jenis kandungan ataupun konten yang kita kongsikan. Jadi kepada rakan-rakan semua, teruskan berkongsi insya-Allah dari masa ke semasa. Semoga kita sentiasa diberikan kekuatan, diberikan kesihatan tubuh badan untuk meneruskan semua perusahaan kita, semua aktiviti-aktiviti kita yang kita dah rancangkan. Jadi untuk itu pagi ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan yang sentiasa orang kata memberi sokongan dari masa ke semasa. Jadi pagi ini secara spesifik khususnya saya mulakan siri yang pertama, self-help series yang pertama. Jadi pagi ini kita akan bercakap tentang sebenarnya dia adalah sebahagian daripada topik besar iaitu productivity. Di bawah productivity kita ada satu iaitu time management. Satu bahagian di bawah productivity adalah time management. Dan di bawah time management itu sebenarnya ada banyak apa orang cakap alat-alat ataupun tools yang kita boleh gunakan. Jadi salah satu alat ataupun tools yang biasa kawan-kawan kita ataupun kita sendiri gunakan adalah to-do list. Tetapi resultnya banyak ataupun ramai daripada yang kita daripada kita sendiri, saya sendiri sebelum ini memang gunakan to-do list juga, dan betul ada masa-masa kita rasa macam down lah sikit sebab tak boleh nak gunakan secara optimum sebab kita rasakan bahawa kita tak dapat capai apa yang ada yang kita senaraikan. Tetapi masih lagi di kalangan kita, maksudnya rakan-rakan saya sendiri, malah saya sendiri, kita masih perlukan to-do list ni. Saya melihat bahawa apabila dalam keadaan tertentu kita ada banyak sangat yang kita kata kita nak buat, jadi mungkin kita kata kita ada cara lain macam mana kita nak buat tetapi secara umum salah satu cara yang paling straightforward, yang paling mudah, yang paling cepat tanpa perlu kita masuk laptop, masuk komputer, sebenarnya adalah to-do list. To-do list di mana kita boleh terus ada satu apa orang cakap kertas ataupun buku yang berbentuk manual macam ini, untuk kita terus tuliskan sebelum malam, sebelum kita tidur ataupun pagi-pagi.
ataupun petang sebelum esok kita dah senaraikan apakah perkara-perkara penting yang mahu kita siapkan, yang mahu kita, yang perlu, yang wajib yang kita perlu buat esok. Jadi kadang-kadang kita tak suka gunakan telefon ada sebahagian daripada kita mungkin tak suka nak gunakan telefon ataupun nak tulis dekat apa orang kata dekat komputer, nak gunakan apps ataupun nak update gunakan alat-alat gadget ni kadang-kadang kita nak cepat. Jadi kadang-kadang kita nak cepat, kadang-kadang kita tengah in between time, kita terus nak grab satu pen, kita tulis. Jadi itu sebabnya to-do list ini sebenarnya masih lagi popular dan masih lagi menjadi praktis kepada ramai orang. Jadi hari ini kita nak bincangkan, kita nak lihat semula bagaimana cara kita nak gunakan to-do list ni yang secara apa orang cakap secara lebih tenang. Jadi tajuknya adalah supaya kita menggunakan to-do list ni tanpa tekanan. Jadi hari ini saya sengaja menggunakan platform Zoom kerana saya rasa saya perlu kongsikan sedikit image. Ada beberapa image untuk panduan perbincangan, dan kepada rakan-rakan yang menonton video ini selepas daripada sesi live ini masih boleh lagi buat rujukan. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi salah satu perkara sebenarnya yang saya sendiri lakukan adalah menggunakan pelbagai platform lain ataupun cara-cara lain untuk mengurus ataupun untuk memastikan kerja-kerja kita tidak tertunggak ataupun tak tertinggal. Hari itu tak terlupa, tak tertinggal. Jadi kepada rakan-rakan yang sempat bersama-sama dengan kita, saya harap rakan-rakan semua sempat sharekan video ini dan juga boleh berkomunikasi sedikit sebanyak di ruang komen, kerana saya harapkan supaya perbincangan ini nanti tuan dan puan akan dapat gunakan secara praktikal Jadi untuk itu, untuk yang seterusnya. Jadi saya melihat apabila kita buat senarai ini kita terlupa. Apabila kita buat senarai to-do list ni kita terlupa sebenarnya. Jadi kita terlupa untuk melihat apa sebenarnya apabila kita tulis senarai itu, sebenarnya ada senarai ini yang perlu kita asingkan. Jadi dia ada step by step. Jadi saya kongsikan sedikit dengan rakan-rakan semua. Saya harap yang ini simple saja. Saya tak ada saya sediakan sedikit sahaja bahan untuk perkongsian dengan rakan-rakan. Jadi yang pertama sekali sebenarnya kita kena buat 2 senarai. Bila kita buat to-do list ni kita ada 2 senarai. Kalau macam saya bagi contoh lah saya tak pasti tuan dan puan bentuk buku ataupun bentuk format ataupun bahan yang digunakan untuk buat senarai. Kalau macam yang saya ada ni, saya gunakan buku kecil saja, dan biasanya saya akan ada ruang 2 macam ini. Ada ruang 2 macam ni sebab ini buku yang kecil. Kalau buku besar, tuan dan puan boleh buat satu garisan untuk asingkan. Rakan-rakan boleh buat dua garisan untuk asingkan. Jadi bila kita asingkan, satu bahagian letakkan senarai kerja-kerja personal ataupun senarai to-do list yang berbentuk personal. Dan satu lagi yang sebelah sini adalah senarai to-do list yang berbentuk profesional, iaitu berbentuk kerja. So kita ada 2 senarai itu. Ini kalau macam saya memang guna buku kecil macam inilah, dan kadang-kadang senarai ini orang kata macam mana kita nak pastikan supaya senarai yang kita buat tu dia tidak memberi kita satu tekanan. Nanti kalau macam hujung petang kita tengok alamak banyaknya kita tak buat kan. Itu nanti yang kedua. Jadi yang pertama sekali adalah buat 2 senarai tadi. Apabila kita dah buat 2 senarai, satu bahagian personal, satu bahagian profesional, kita dah senaraikan semua. Esok kita nak buat apa. Jadi kadang-kadang personal ni macam sebagai contoh bayar bil contoh. Jadi personal lah tu, bayar bil, call mak ayah contoh. Jadi mungkin perkara-perkara ni kita nak tulis sebab kita tak nak lupa. Ataupun call kakak, call abang contoh. Mungkin hari tu kita memang perlu hubungi ahli keluarga kita. Jadi kita buatkan satu senarai yang berbentuk personal. Satu lagi yang berbentuk profesional. Yang profesional tu mungkin kita kata esok tu kita ada satu senarai khusus yang kita nak siapkan. Contoh, mulakan buat proposal contoh. Cari 10 senarai prospek baru contoh. Hubungi 5 senarai untuk kita buat interview contoh. Untuk kita buat survey contoh. Jadi yang itu memang kita tuliskan daripada di bahagian kolom profesional tu untuk kita buat.
Okey, lepas dah siap senarai tu, mungkin kita gunakan pen dengan warna yang berbeza. Kita letakkan yang mana satu yang kita saja yang boleh buat, yang mana satu kita boleh delegate. Ini step yang kedua. Jadi ramai kawan-kawan kita semua di luar sana, termasuk saya sendiri, dulu mula-mula masa buat to-do list ni saya tak asingkan. Dan saya tak buat step yang kedua, iaitu gunakan warna lain ataupun letakkan nota dekat situ. Adakah tugas-tugas ni boleh delegate? Maksudnya boleh tak saya serahkan kerja ni kat orang lain? Contoh bayar bil. Boleh tak saya minta orang lain bayarkan bil tu untuk saya? Ataupun saya kata, boleh tak saya buat arrangement supaya bil itu dibayar tanpa saya yang kena buat kerja tu? Jadi ada dua, bahagian personal dengan profesional buat juga macam itu. Jadi mungkin warnakan dengan yang lain, maka itulah yang kita akan buat, iaitu kita kena delegate. Jadi contoh, esok kena ambil dokumen rasmi keputusan SPM anak. Contoh. Dalam senarai itu. Jadi kita tengok semula, okey, dengan kerja-kerja dengan senarai yang ada tu, yang mana satu boleh delegate. Jadi kalau kita kata, okey, ambil dokumen rasmi, dokumen original dari sekolah anak, adakah suami kita boleh ambil? Ataupun kita kata kita ada anak lain, ada pakcik ke, ada makcik ke yang boleh bantu kita buat benda tu. Jadi kita kena delegate yang itu. Ataupun mungkin dalam senarai personal tu, kita letak kat situ, basuh pakaian. Basuh baju contoh, itu kerja personal contohlah, saya tak tahu apa dalam senarai Tanam Puan. Jadi ada tak orang lain yang boleh tolong basuh baju hari tu? Sebab zaman sekarang ramai yang basuh baju guna mesin kan. Jadi ada tak orang lain yang boleh bantu? Adakah mungkin anak sulung kita? Ataupun kita kata kita ada anak saudara yang duduk bersama dengan kita boleh minta tolong hari tu. Jadi bergantung kepada senarai itu, bila kita dah senaraikan satu bahagian personal, satu bahagian profesional, kita lihat yang mana satu kita boleh delegate. Jadi ramai yang bila kita buat to-do list tu kita lupa untuk lihat yang itu. Jadi untuk manfaat bersama, saya tinggalkan komen di ruang video ini. Yang pertama sekali adalah buat dua senarai. Jadi dua senarai ini, satu berbentuk profesional dan satu berbentuk personal. Kemudian baru kita lihat kemudian lihat yang mana yang boleh kita delegate. Yang mana tugas kita boleh delegate. Maksudnya orang lain boleh buat untuk kita. Jadi contohlah kalau kita kata okey, esok saya perlu buat interview dengan 5 orang prospek baru. Yang itu kita tak boleh delegate lah, kita lah yang kena buat. Sebab prospek itu akan jadi sale kita. Jadi kita lah yang kena buat. Mungkin kalau kita bagi orang lain tu jadi sale orang lain. Yang contoh. Yang itu kita tak boleh delegate, kita kena buat sendiri. Ataupun contoh kita kata, okey besok saya kena siapkan bahan pemasaran 5 poster untuk program A, contoh. Jadi adakah poster itu, 5 poster itu boleh di delegate, maksudnya bagi orang lain buat. So kalau boleh biarlah poster tu orang lain buat. Dan kerja kita adalah untuk follow up sahaja. Kerja yang kita delegate tu kita follow up. Jadi kalau macam sebab saya kadang-kadang in between time saya tak sempat nak tengok telefon, ataupun kalau kita kata kita guna kita guna phone ataupun laptop, kita tak sempat nak buat semua tu. Jadi apa saya gunakan? Saya gunakan buku ni sebab buku macam ni dia ada dua jenis. Buku macam ni dia ada dua jenis. Satu yang berbentuk square macam ni, satu yang berbentuk kosong. Jadi biasanya dalam buku macam ni saya dah buatkan senarai tu, personal dan profesional, dan kemudian saya akan tengok yang mana satu yang delegate dan kemudian follow up sahaja untuk yang delegate tu. Jadi selebihnya tu kita buat. Okey. Itu bahagian yang pertama. Ini adalah salah satu cara yang saya dapati membantu supaya kita tak stres. Kita tak stres apabila kita buat to-do list. Okey, bahagian yang kedua, kawan-kawan semua sebenarnya boleh rujuk satu pendekatan yang banyak digunakan, yang dikenali sebagai yang dikenali sebagai, sekejap, saya perlu stop dulu share ni. saya nak share satu image di mana ini adalah antara bahan yang saya gunakan, bahan yang saya gunakan.
bahan yang senarai yang saya gunakan senarai yang saya gunakan untuk pendekatan yang kedua, di mana kita gunakan to-do list ni, kita gunakan to-do list tetapi dengan pendekatan bullet journaling. Dengan pendekatan bullet journaling. Jadi bila bullet journaling ni, bila kita sebut tentang bullet journaling ni, apa yang kita boleh buat adalah, saya besarkan sikit okey, sekejap. Saya besarkan sikit. Okey, pendekatan bullet journaling ini di mana setiap satu daripada point ataupun tugas yang kita nak buat tu, kita letakkan dia dengan apa orang cakap satu apa orang kata kategori. Kita letakkan semua senarai-senarai kita tu dengan satu kategori. Saya sebenarnya nak jadikan dia slideshow tapi saya tak dapat. Saya tak dapat nak jadikan dia slideshow ni. Tapi tak apa, saya harap rakan-rakan semua dapat apa orang cakap dapat melihatnya dengan lebih jelas lah ni kan. Okey. Jadi kalau perasan saya cuba nak sekejap kalau saya boleh besarkan sikit. Okey, kalau saya boleh besarkan sikit. Alright. Okey, jadi saya gunakan pendekatan bullet journaling ini untuk membantu membahagikan jenis-jenis tugasan yang saya ada tu. Jadi salah satunya bila saya guna tanda, saya harap rakan-rakan boleh nampak ni, bila saya gunakan tanda, apa orang cakap, bila saya gunakan tanda, okey. Alright. Bila saya gunakan tanda dot itu, bila saya gunakan tanda dot hitam itu, bermakna bahawa saya itu adalah satu tugas yang saya perlu jalankan. Ya? Kalau macam ini kan, kalau tanda bulat begini maksudnya dia adalah satu tugas yang saya perlu selesaikan, task. Kalau tugas tu dah selesai, saya akan tandakan cross, maksudnya dia complete. Kemungkinan ada perkara-perkara yang berlaku kat situ pada hari itu, maka saya akan letakkan dengan tanda dash menyatakan bahawa dia adalah note. Note ataupun orang cakap poin-poin tambahan lah. Contohnya waktu tu mungkin saya kata panggilan tak daripada 10 panggilan hanya 4 sahaja yang berjawab, contoh. Saya letak note saja. Dan kemudian bulat ni ialah tanda event. Contohlah hari tu saya kata okey, saya dah buat senarai, hari tu ada satu event iaitu majlis hari jadi anak saya, contoh. Contohlah, saya tak pernah lah buat majlis hari jadi, saya bagi contoh saja. Contoh majlis hari jadi anak. Jadi saya akan tandakan guna apa orang kata guna ni tanda ni lah, bullet ni. Okey. Sekiranya tugas tu, task ni, sekiranya task tu saya tak dapat siapkan hari ni, saya akan gunakan tanda ini menunjukkan bahawa move task. Maksudnya task itu saya akan move. Move tu maksudnya sama ada saya movekan esok, saya movekan kepada hari lain. Saya movekan task tu. Jadi task tu saya memang tak buat hari tu. Okey. Kemudian sekiranya ada perkara-perkara lah, contohlah hari tu mungkin tiba-tiba saya berjumpa dengan kawan lama. Ataupun hari itu adalah hari, dia bukanlah event kan, kalau macam anniversary mungkin event. Apa-apa sahaja perkara yang saya dapati bahawa ia adalah satu memory. Jadi saya mungkin akan buat tanda ni. Tapi kalau setakat ni dalam senarai saya tak ada guna memory. Memory tak ada. Yang lain semua ada. Dan kemudian saya gunakan tanda asterisk ni untuk menunjukkan dianya important. Kalau dia ni important, contoh saya kata okey, besok saya kena submit assignment ni dah pukul 12. Jadi saya akan gunakan tanda asterisk ni menunjukkan dia important. Satu lagi, kalau task tu saya dah senarai untuk saya buat tapi lepas tu tak jadi, saya akan cross sahaja. Bila cross sahaja, maksudnya task tu sebenarnya adalah task yang deleted. Maksudnya task tu mungkin tak applicable, mungkin task tu sebenarnya dah ada orang lain yang buat. Kalau orang lain yang buat, mungkin saya akan letak completed dan saya letak note. Disiapkan oleh orang lain. Maksudnya bukan saya yang buat lah, tapi task tu dah siap. Jadi kalau task tu tak jadi, katalah contoh. Okey, sepatutnya esok bayar bil. Rupa-rupanya bil tu sebenarnya dah dibayar minggu lepas. So tak payahlah, delete sajalah. So crosskan. Jadi gunakan pendekatan bullet journaling ini, apabila kita letak macam ni, sebenarnya kita nampak task kita yang personal dan profesional itu tadi dalam kategori-kategori yang berbeza.
Jadi kita tak adalah yang kawan-kawan kalau nak gunakan pendekatan bullet journaling ni, saya recommend kawan-kawan semua boleh search saja sebab dalam YouTube ada banyak. Cuma saya nasihatkan cari pendekatan yang paling simple sebab hidup kita ini kita nak yang ringkas sahaja. Kalau nak yang cantik-cantik dengan decoration lah, dengan kotak lah, semua tu mungkin kita tak dapat nak memenuhinya. Terutama kalau kita sibuk. Kalau kita adalah orang yang sibuk, yang banyak tugas, terutamanya kalau tuan dan puan tanya saya lah kan, kalau macam kita kata kita work from home, sebenarnya kita banyak kerja. Dengan anak PDPR, kalau saya sendiri yang anak 6 orang ni dalam keadaan macam ni, tuan dan puan boleh bayangkan kawan-kawan kat luar sana yang mungkin lebih banyak komitmennya, mungkin ada komitmen menjaga anak-anak dengan keperluan khas, mungkin ada yang menjaga orang tua, mungkin ada yang orang kata dalam keadaan work from home itu ada ahli keluarga yang tak sihat. Jadi bila kita gunakan pendekatan to do list tu tadi, yang bahagian kedua itu adalah pendekatan dengan bullet journaling, gunakan tanda-tanda ini, gunakan orang kata bukan logo, maksudnya signal-signal ini untuk menyusunkan kerja-kerja kita. Jadi pada petang hari ataupun pada esoknya bila kita tengok, kita akan nampak banyak achievement yang kita dah buat. Kita akan nampak banyak achievement. Bila kita ada achievement, maka itu yang kita akan jadi lebih gembira, lebih confidence. Jadi kepada rakan-rakan semua, to-do list ini sekiranya kita masih perlukan, go ahead, gunakan. Tetapi gunakan pendekatan yang boleh membantu kita supaya kita tidak tertekan. Kita tak stres sangat. Jadi kepada kepada rakan-rakan, sebenarnya saya dah kongsikan hari ini. Saya sebenarnya dah kongsikan pendekatan yang kedua iaitu dengan menggunakan bullet journaling. Pendekatan yang pertama tadi kita buat 2 senarai. Pendekatan yang pertama tadi kita gunakan 2 senarai, satu senarai profesional, satu senarai personal. Kemudian kita lihat mana tugas-tugas yang kita boleh delegate. Ini bahagian yang pertama. Kalau kerja-kerja tu kita boleh delegate, kita boleh minta orang lain buatkan, maka kita minta orang lain buatkan dan kita monitor sahaja progres dan perkembangannya dan hasilnya. Ini cara kita guna to-do list tu. Kemudian yang kedua, barulah kita berkata kita ada satu lagi pendekatan iaitu kita gunakan pendekatan bullet journaling. Jadi ada 2 senarai, masih ada 2 senarai, personal dengan profesional. Tapi setiap task tu setiap senarai tu kita bahagikan, kita kategorikan dia dengan logo-logo yang berbeza. Yang ini yang standard. Sebab bullet journaling ni sebenarnya ada pengasasnya. Ada pengasasnya. Tuan dan puan saya sarankan boleh rujuk, kawan-kawan semua boleh check dekat YouTube. Search saja bullet journaling maka akan keluar banyak video. Tetapi peringatan saya, cari video pendekatan yang paling ringkas. Sebab dia ada banyak. Kadang-kadang dia orang decorate cantik-cantik lah, journal lah. Dah jadi satu macam artwork. Yang itu adalah pilihan. Yang penting tujuan kita adalah memastikan produktiviti kita meningkat, time management kita pun bertambah baik. Ini tujuannya untuk time management sebenarnya. Okey, jadi macam yang bullet journaling ini adalah antara yang saya sendiri gunakan. Ini adalah antara yang saya ambil daripada buku saya ni sebenarnya. Bila kita gunakan tanda bulat hitam ni, dia sebenarnya dia adalah satu task. Kalau kita cross, maksudnya dah complete. Kalau kita ada dash macam ni, dia adalah sebenarnya note saja, nota saja. Dan kalau dia bulat macam ini, tandanya itu adalah satu event. Dan kalau task kita tu kita tak dapat buat sehari ni, kita move task tu, kita ada tanda macam ni, maksudnya kita move. Jadi task tu kita akan nampak dalam senarai, esok ke lusa ke minggu depan kita akan nampak senarai tu ada, muncul balik lah dalam jadual kita. Dan triangle yang kosong ni menandakan memory. Yang ini jarang saya guna. Saya tak adalah memory sangat kan. Dan kalau asterisk macam ni, dia adalah perkara yang important. Contoh kita nak submit assignment ke, kita nak submit paperwork ke, kita nak buat pitching ke. Ini adalah satu perkara yang important. Dan kalau task tu dah tak relevan, kita cross saja, menyatakan sama ada task tu memang tak jadi, tak perlu. Kita delete lah. Maksudnya tujuannya bila kita cross tu maksudnya kita delete. Kita delete task tu. Jadi itu sebenarnya antara pendekatan yang saya nampak boleh membantu kalau kita masih perlu buat to-do list. Kita buat to-do list. Jadi kepada rakan-rakan semua saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama. Jadi pendekatan yang kedua untuk
Untuk manfaat yang bersama saya letak dekat sini. Pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan bullet journaling. Okey, bullet journaling. Jadi kepada rakan-rakan, insya-Allah kita sebenarnya bila kita buat ni, kita sebenarnya nak jadi lebih produktif. Okey, bila productivity ni biasanya dia ada kaitan dengan time management. Time management ni dia ada banyak tool ataupun alat-alat bagaimana kita mengurusnya. Jadi salah satunya hari ini yang kita gunakan adalah to-do list. Jadi to-do list ni kalau kita gunakan cara ni, nanti tuan dan puan cuba, kawan-kawan semua cuba, kerana dia akan mengurangkan tekanan. Kita tak akan stres sangat. Sebab kadang-kadang kita kata kita banyak senarai kan. Kita ada senarai sampai 100. Ya Allah. Satu hari nak buat 100 perkara memanglah tak boleh. Jadi kita boleh cuba dulu. Cuba dulu yang pertama sekali buat 2 senarai, asingkan yang mana profesional, yang mana personal. Kemudian lihat prioriti yang mana boleh delegate, yang mana kita kena buat. Kalau yang boleh delegate tu delegate, kemudian kita monitor. Dan yang kedua, kita boleh gunakan pendekatan bullet journaling. Jadi kita kategorikan semua senarai task kita tu, sama ada task kita tu memang dah siap atau kita terpaksa move atau kita terpaksa delete dia tak relevan, ataupun kita kata itu adalah yang important, kita letak asterisk tadi, ataupun kita kata dia sebenarnya adalah satu event, satu acara yang kita perlu hadiri. Jadi dia begitu. Jadi kepada rakan-rakan semua, IT bukan segala-galanya. Kadang-kadang kita kata kita guna apps, kita guna phone, kita guna apa orang cakap laptop, tetapi bukan semua. Tak semua daripada kita ada akses yang macam itu. Kadang-kadang kita ni bekerja, internet kita pun kadang-kadang sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya masih recommend kawan-kawan semua guna buku yang macam ini, ataupun jenis buku-buku yang macam ini. Dia sebenarnya buku-buku ni kecil-kecil saja, simple saja yang kawan-kawan boleh guna. Saya sebenarnya nak ambil nak capai ataupun buku yang macam ini, buku yang bersaiz apa orang cakap nak kata B5, A6, B5 ataupun saiz A6 ni dia kecil sikit. Jadi tuan dan puan boleh pilih. Gunakan buku ni sebab dia kecil saja, boleh slot masuk dalam buku atau dalam beg kita. Kalau mana-mana kita pergi kita boleh gunakan. Dan mesti ada pen lah, mesti ada pen. Jadi boleh gunakan dan terus kita boleh orang kata senaraikan dengan cepat kita punya to-do list tu. Sebab kita ni sibuk kan. kita sibuk, kita banyak kerja. Jadi kita kata okey, malam sebelum tidur baring tu mungkin kita nak tulis. Ataupun kita kata hari ni petang sebelum kita balik tutup office ke, kita nak buat senarai semua tu. Jadi bila kita sediakan tu, insya-Allah tujuan kita adalah supaya kita lebih produktif, kita dapat mengurus masa kita dengan lebih baik dan kita nak mengurangkan tekanan. Tak adalah stres sangat kan, janganlah stres sangat, insya-Allah kita cuba. Jadi masing-masing ada cara, tetapi cuba dulu kita buat mana yang kita sesuai dan mengikut kapasiti kita. Kalau kita tak ada akses internet yang kuat mungkin sekali-sekali, jadi kita kena ada buku juga. Kadang-kadang kita keluar kan, nak buka-buka phone lah, nak buka-buka apps kadang-kadang lambat, macam saya lah. Kekurangan orang kata resources. Tapi kalau tuan dan puan memang cukup resources, tak ada masalah, gunakan saja handphone, gunakan saja aplikasi yang banyak tu, ada banyak apps untuk time management. Jadi tuan dan puan boleh gunakan. Yang ini sebenarnya untuk to-do list secara peribadi. Kalau nak track kerja satu kumpulan tu ataupun satu syarikat tuan dan puan ada staff ramai, yang itu gunakan alat-alat yang lebih membantu. Sama ada Google, sama ada platform macam Slack, apps lah macam Slack ataupun monday.com, ataupun Trello, terpulang. Yang itu semua boleh dilakukan. Yang ini lebih kepada untuk kita self-help untuk diri sendiri. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya dah bersama dengan rakan-rakan semua dalam sesi ini sekitar 30 minit. Jadi kepada kawan-kawan yang sempat bersama-sama saya tadi, saya ucapkan terima kasih. Encik Mazin, Puan Samsia dan kepada rakan-rakan lain yang bersama-sama dengan saya, tetapi saya mungkin tak dapat tak dapat nak detect siapa yang bersama-sama. Saya still ucapkan terima kasih dan semoga hari ini kita dapat meneruskan hari kita dengan bermanfaat, hari Ahad ni. Jadi boleh replay balik video ni untuk lihat semula bagaimana cara-cara yang orang kata, beberapa cara yang praktikal mudah untuk kita buat. Gunakan to-do list tanpa tekanan, kurangkan tekanan, insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam orang kata siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.